Salsalin kal fakhar. Fakhar ni apa pula? Dia ni zat arang, iaitu karbon. Jadi pada asal kejadian manusia ada oksigen, ada karbon. Hebat rupanya cerita Al-Quran. Itu satu ayat. Ayat yang kedua daripada surah Al-Hijr ayat 26-27. Min salsalim min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur yang diberi bentuk. Dalam ayat ini pula ada perkataan salsal juga. Kita bincang dah tadi, iaitu oksigen. Satu lagi perkataan ialah hama'im. Hama'im ini bila orang kaji, rupa-rupanya dia ni ialah lumpur hitam yang dibentuk, dia ada unsur-unsur nitrogen. Jadi kejadian manusia ni kalau mengikut Al-Quran, ada oksigen, ada karbon, ada nitrogen. Ayat seterusnya, surah As-Sajdah ayat 7, ayat 8. Wa bada'a khalqal insani min tin. Memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Kalau ubah ke bahasa kita dia sebut tanah juga, tapi dalam bahasa Arab tin. Dia ada beza dia tu. Daripada salsal tadi, fakhar tadi, hama'im tadi dengan tin. Semua tu tanah, tapi ada beza dia. Tu yang kata bahasa Arab ni bila dia cakap satu-satu benda dia tepat. Apa maksud tin? Tin ini ialah atom zat air ataupun dikenali sebagai hidrogen. Maka kejadian manusia mengikut Quran ada oksigen, karbon, nitrogen dan hidrogen. Ayat yang keempat daripada surah As-Saffat ayat 11. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Ada perkataan tin. Kita tahu dah tadi, tin tadi apa dia? Hidrogen. Perkataan lazib. Orang kaji punya kaji, rupa-rupanya perkataan lazib ini ialah zat besi, iaitu ferum. Tambah satu lagi unsur manusia. Dan ayat yang terakhir, khalaqahu min turab. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka daripada dia menciptakannya daripada tanah, turab. Saya teringat Saidina Ali itu disebut Abu Turab. Sebab apa? Satu hari dia ada bertelagah dengan isteri dia Fatimah, dia pergi baring dekat atas pasir, dekat masjid. Nabi Muhammad datang bangunkan dia. Sudahlah, tak usah gaduh lah. Dia sapu pasir dekat baju Saidina Ali. Engkau ni betul lah bapak pasir. Abu Turab. Ini turab ni lah. Jadi turab ni bila orang kaji, rupa-rupanya dia ialah zat-zat anorganik, iaitu zat-zat asli yang ada dalam tanah. Begitulah hebatnya kejadian manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bila kita cuba selaraskan dengan sains hari ini, rupa-rupanya kejadian manusia ini dia ada oksigen, ada karbon, ada nitrogen, ada hidrogen, ada ferum dan ada zat-zat anorganik. Hebat tak hebat? Memang sangat-sangat hebat. Dan yang terakhir kita sentuh, kita buat perbandingan. Mengapa ajaran Nabi Isa tak boleh bertahan sementara ajaran Nabi Muhammad boleh bertahan? Jadi secara ringkasnya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad ramai. Sahabat-sahabat Nabi Isa tak ramai. Sahabat yang utama bagi Nabi Isa ada 12 orang. Macam mana dia nak pertahan ajaran tu? Sedangkan mereka ditindas oleh pemerintah Rom. Ajaran Nabi Muhammad pula, sahabat dia yang utama 10,000. Tak campur sahabat yang biasa-biasa lagi. Jadi agama Islam dia boleh bertahan. Yang kedua, Nabi Muhammad dan sahabat dia bentuk negara. Mereka ni memerintah. Jadi bila kita memerintah, kita kawal agama ni. Agama di bawah kekuasaan kita. Yang Nabi Isa dengan kawan-kawan dia, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, tinggal kawan-kawan dia habis berselerak lari. Menyuruh merata tempat, ada yang ditangkap, disiksa, dibunuh. Jadi mereka tak boleh nak sebar ajaran mereka ni. Sebab tu ajaran Nabi Isa dia tak bertahan. Yang ketiga, agama Islam disebarkan secara terbuka, sementara ajaran Nabi Isa secara senyap-senyap. Sebab semua takut. Takut dibunuh oleh pemerintah Rom, maka dia sebar senyap-senyap. Bila sebar senyap-senyap, dia tak boleh pergi jauh. Yang keempat, sahabat-sahabat Nabi ni berkumpul di Madinah, ribuan orang. Kalau ada apa-apa masalah, mereka akan sama-sama bincang. Boleh dapat penyelesaian. Tapi sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut Nabi Isa, mereka bertebaran. Takut dibunuh orang. Atas dasar-dasar inilah, maka ajaran Nabi Muhammad iaitu Islam dia mampu bertahan sampailah sekarang. Tapi ajaran Nabi Isa tak mampu bertahan.
Begitulah sepintas lalu kita punya perbincangan dalam kuliah yang lepas. Hari ini insya-Allah kita masuk kepada tingkat-tingkat warak. Apa pula kata Imam Al-Ghazali tentang warak? Jadi tuan-tuan boleh tengok kertas yang warna putih lah. Kata Imam Al-Ghazali, mengenal halal dan haram, maka menjaga diri dari yang haram adalah sebahagian dari agama. Tetapi warak itu mempunyai 4 tingkat. Ini tingkat-tingkat orang warak. Ada 4 tingkat. Daripada tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Jadi kita berada dalam tingkat yang mana? Kejap lagi kita tengok. Tingkat pertama, ini tingkat yang paling bawah, ialah penjagaan diri, yakni warak yang disyaratkan pada keadilan kesaksian. Iaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, hakim dan wali. Penjagaan diri yang dimaksud ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Ini warak peringkat bawah. Orang yang peringkat bawah ni dia warak dia setakat mana? Setakat dia tak buat benda-benda haram, itu je. Minum arak pun dia tak minum, kelakuan tak senonoh pun dia tak buat, semayang pun dia tak tinggal, berjudi pun dia tak berjudi. Tapi setakat tu je. Kalau cukup syarat-syarat ni, orang ni boleh jadi wali. Dia dikira adil. Adil mengikut pandangan fiqh lah. Kalau orang nak kahwin, boleh jadi saksi, boleh jadi wali. Tu warak peringkat bawah. Peringkat yang paling bawah ni pun ramai dah yang sangkut. Maklumlah, benda-benda yang tak elok semua dia tak buat. Kemudian warak tingkat kedua, naik atas sikit, iaitu warak orang-orang soleh. Yang pertama tadi, yang bawah tadi, warak orang biasa. Warak orang soleh macam mana pula? Iaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan syubhat, perkara yang ragu-ragu, yang ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang diragukan. Bersabda Nabi SAW, maksudnya tinggalkanlah yang meragukan untuk diambil yang tidak meragukan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Jadi peringkat kedua ni peringkat orang soleh. Kita termasuk tak dalam ni? Nak masuk dalam ni, benda-benda yang syubhat, yang kita ragu samar-samar, boleh ke tak boleh ke, dia tinggal. Setengah orang boleh ke tak boleh ke dia buat. Tapi kalau orang soleh ni, boleh ke tak boleh ke dia tinggal. Contohnya macam bihun. Bihun cap apa agak entah. Orang kata bihun ni toke dia Cina buat, tapi luar tulis halal. Dari situ kita nampak halal lah. Tapi bila kita dengar cerita pekerja dia kata toke dia ni datang waktu malam. Toke dia datang waktu malam. Waktu siang memanglah pekerja Melayu Islam kan, jaki mai periksa pun lulus. Tapi toke dia datang waktu malam. Apa benda dia bubuh kita tak tahu.